Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini kita akan masuk kepada bab yang baru iaitu bab 3 berkenaan kegravitian. Ini ialah bab yang baru dalam silibus KSSM. Dalam KBSM sebelum ni tak ada bab ni. Okey, kita pergi dulu kepada 3.1 iaitu hukum kegravitian semester Newton. Jadi ini merupakan standard pembelajaran yang akan diperoleh oleh murid, iaitu yang pertama, murid boleh menerangkan hukum kegravitian semester Newton, dan yang kedua, murid boleh menyelesaikan masalah melibatkan hukum kegravitian semester Newton bagi 4 keadaan ini. Okey. Jadi pernah tak anda fikir kenapa kalau ada buah jatuh daripada pokok dia jatuh terus ke bumi? Jadi perkara tu kenapa? Dan kenapa dikatakan bulan boleh bergerak mengelilingi bumi, dan mengapa juga manusia kita tidak terapung-apung di atas bumi? Keadaan-keadaan ini adalah disebabkan daya graviti. So kamu mesti faham dulu apa yang dimaksudkan dengan daya tarikan graviti. Okey, jadi kita tengok dekat sini apa yang dimaksudkan dengan daya graviti. Daya graviti dikenali sebagai daya semester kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semester. Maksudnya mesti ia melibatkan pasangan lah, wujud dalam pasangan, iaitu bila kita ada satu jasad ataupun objek dengan satu lagi, jadi ada dikatakan wujud satu daya graviti antara kedua-dua jasad ini. Okey, kita tengok contoh diagram ni. Tengok situ, antara matahari dan juga bumi, dia kata ada graviti antaranya, dan juga di antara bumi dan bulan juga terdapat daya graviti. Juga matahari dan bulan terdapat daya graviti di antara kedua-dua jasad ini. Okey, jadi rajah ini ialah kita buat satu rumusan berkenaan apa yang kita katakan tadi, iaitu adanya jasad satu dan juga jasad dua. Kemudian terdapat F dekat situ. F tu ialah daya graviti yang terdapat antara jasad satu dan juga jasad dua dengan jarak yang tertentu. Tengok jarak itu R, daripada titik tengah jasad satu sehingga titik tengah jasad dua, itu kita sebut sebagai R. Okey, jadi terdapat daya graviti di antara kedua-dua jasad ini. Jadi seorang saintis yang bernama Isaac Newton, daripada perkara ini dia telah merumuskan dua hubungan. Apa dia hubungan tu? Yang pertama ialah daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad. Yang mana daya graviti iaitu F tu dia berkadar terus dengan hasil darab bagi jasad A, jisim bagi jasad A, dan juga jisim jasad satu dan juga jasad dua. Maksudnya bila daya graviti meningkat, maka hasil darab jisim bagi kedua-dua jasad ini juga meningkat, dan vice versa lah. Okey. Dan hubungan yang kedua ialah daya graviti berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua jasad. Maksudnya R tadi yang kita sebut antara jasad satu dan juga jasad dua itu, daya graviti berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak ini. Okey, maksudnya bila daya graviti meningkat, maka kuasa 2 jarak di antara jasad satu dan dua ni menurun. Satu menaik, satu menurun, dan vice versa lah. Kalau ni menurun, maka jarak juga akan meningkat. Okey, daripada dua hubungan tadi yang kita kata melibatkan daya graviti itu, maka telah dirumuskan sesuatu hukum kegravitian semester Newton, ataupun dalam bahasa Inggeris ialah Newton's Universal Law of Gravitation. Okey, jadi dirumuskan iaitu F berkadar terus dengan hasil darab dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara dua jasad. Okey, dan unit SI dia ialah Newton. Okey, unit SI bagi daya graviti ini ialah Newton. So hukum kegravitian semester Newton ni, atau kita ringkaskan sebagai HKSN yang kita sebutkan tadi, maka telah terhasillah satu formula, iaitu F sama dengan G, iaitu G itu merupakan satu constant didarabkan dengan M1 M2 per dengan R square, yang mana F dekat situ ialah daya graviti antara dua jasad. G ialah pemalar kegravitian, dia constant ya, iaitu G sama dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Ini ada dalam kalkulator kamu. Ini telah dibundarkan ya.
Kemudian M1 ialah jisim jasad yang pertama, juga M2 jisim bagi jasad yang kedua, dan kedua-dua ini adalah dalam SI bagi jisim lah, SI unit bagi jisim iaitu kilogram. Dan R² ialah jarak di antara pusat dua jasad. Okey, kita tengok pada contoh satu ni. Nak bagi faham, kita tengok contoh ni. Hitungkan daya graviti iaitu F, dia nak F antara sebiji buah durian dan juga bumi. So dia nak daya graviti yang ada di antara durian dan juga bumi. Dia bagi jisim durian iaitu 2 kg. Dia bagi juga jisim bumi iaitu 5.97 darab 10 kuasa 24 kg. Dan jarak antara durian dan juga pusat bumi ini 6.37 darab 10 kuasa 6. Okey. So, daripada keadaan ini kita substitutekan segala informasi yang dia bagi ni dalam formula HKSN tadi, iaitu G. G ni adalah satu konstan tadi. Kita kata 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Ini kamu guna kalkulator ada. Darab dengan M1 dia 2, darabkan dengan M2 dia, dan bahagikan dengan R, maka kamu akan dapat jawapan 9.63 Newton. Dia punya daya graviti. So ini adalah contoh soalan dia lah. Okey, kita tengok ni kepada contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua. Sebuah roket yang berada di tapak pelancaran mengalami daya graviti 4.98 darab 10 kuasa 5 Newton. Berapakah jisim roket itu? Yang ni dia dah bagi F. Dan dia nak M roket, jisim bagi roket. Dia beri dekat situ ialah jisim bagi bumi. Dan juga dia bagi R. So ini adalah bumi. Ini pula roket. So dia dah bagi daya, dia dah bagi jisim bumi, dia nak jisim roket ni, dan dia bagi dah jarak. So macam biasa kita guna formula HKSN tu. Kemudian kita masukkan nilai F, masukkan nilai G, M1, M2 yang kita nak cari iaitu M bagi roket, dan R dia beri. Maka kamu akan dapat nilai M bagi jisim bagi roket iaitu 5.07 darab 10 kuasa 4 kilogram. Don't forget the unit. Okey, setelah kita faham mengenai daya graviti, kita masuk kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu tentang masalah melibatkan hukum kegravitian semester Newton. Okey, yang ada 4 keadaan tu kita akan tengok satu-satu. Yang pertama, apabila dua jasad pegun di bumi. Macam mana kalau kita ada dua jasad yang pegun di bumi yang tak bergerak? Okey, tengok poin yang pertama dekat situ. Semakin besar jisim jasad, semakin besar daya graviti. Ni yang kita kata tadi iaitu F berkadar terus dengan jisim kan. Jadi bila jisim besar, maka daya graviti pun besar. Dan kalau jisim kecil, maka daya graviti pun kecil. Right? Yang kedua ialah daya graviti berkurang apabila jarak di antara dua jasad bertambah. Ini yang kita sebut F berkadar songsang dengan jarak antara dua jasad yang kita sebut tadi. Maksudnya bila daya graviti berkurang, maka jarak di antara dua jasad bertambah. Vice versa, okay? So, tengok situasi ini, iaitu apabila kita ada dua jasad yang pegun di bumi. Contohnya di sini ialah batu. Dua biji batu yang mempunyai jisim yang sama berada di atas tanah. Okey, sebenarnya kedua-dua objek ni menarik antara satu sama lain. Tetapi disebabkan jisim batu tu adalah sangat kecil, maka daya tarikan itu tak terkesan oleh batu tersebut. Kan kita kata tadi bila jisim kecil, daya pun kecil. So batu ini mempunyai jisim yang sangat kecil, maka disebabkan itu daya tarikan antara batu ni adalah sangat kecil. Disebabkan itu kita tak nampak pun pada mata kita bahawasanya dua-dua batu ni menarik antara satu sama lain. Okey, kita tengok pada contoh situasi ini. Diberi dua orang dengan jisim 50 kg dan 85 kg duduk pada jarak 10 meter. Maksudnya tadi jasad yang pertama 50 kg, yang kedua 85 kg. Jarak antara kedua-dua body ini ialah 10 meter. So dia nak daya tarikan yang bertindak di antara mereka. Dan adakah mereka boleh merasai daya tersebut? Mengapa? Okey. Macam biasa kita akan gunakan formula HKSN itu, iaitu F sama dengan G M1 darab M2 bahagi dengan R².
Dan bila kita substitute the information that given there, and then we will get the value of F, which is 2.83 darab dengan 10 kuasa negatif 9 Newton, which is sangat kecil lah, iaitu 0.000000283. Sangat kecil. Jadi adakah mereka boleh merasai daya tersebut? Jawapannya adalah tidak, sebab nilai tersebut, daya tarikan tersebut sangat kecil. So that's why dia tak merasai pun daya antara orang satu ni dan juga orang kedua ni. Okey, kita tengok kepada situasi yang kedua, iaitu jasad yang berada di atas permukaan bumi. Okey, tengok contoh poin yang pertama. Sebiji batu berada di atas permukaan bumi. Ni maksudnya sebiji batu dilepaskanlah di permukaan bumi. Batu dan bumi ni masing-masing mengenakan daya tarikan. Sebab yang kita sebut tadi, daya tarikan ini wujud antara dua body kan, dua jasad. Jadi adanya daya graviti antara batu yang dilepaskan dan juga bumi. Okey. So daya tarikan graviti menyebabkan batu bergerak ke arah bumi. Bumi juga bergerak ke arah batu. Oleh sebab jisim bumi jauh lebih besar daripada jisim batu, maka daya graviti tidak ada kesan yang ketara ke atas pergerakan bumi. Jadi sebab itulah kita akan nampak batu itu jatuh ke pusat bumi, ke arah bumi. Situasi yang ketiga iaitu mengenai bumi dan satelit. Dan yang keempat, bumi dan matahari yang juga mempunyai jisim yang besar. So, bumi, satelit dan matahari mempunyai jisim yang besar, ya. Dan daya tarikan antara bumi dan satelit, bumi dengan satelit dan bumi dengan matahari juga besar disebabkan jisimnya besar. Sebab tadi kita kata F berkadar terus dengan M kan? Okey. Oleh sebab itu bumi sentiasa, dikata sini bumi sentiasa berada di dalam orbitnya mengelilingi matahari tanpa terlepas di angkasa. Jadi disebabkan itu dia kata bumi akan sentiasa mengelilingi matahari tanpa dia pergi ke sana ke sini. Okey, kekal dalam orbitnya. Okey, so ini adalah 4 situasi yang kita telah bincangkan. So saya telah pun explain tentang hukum kegravitian semester Newton, iaitu HKSN tu, dan kita juga telah melihat kepada masalah pada 4 situasi. Jadi untuk nak lebih mantapkan lagi kefahaman kamu, kamu boleh cuba buat latihan ni ya, 4 soalan ni cuba selesaikan. Okey. Okay, so kalau terdapat sebarang soalan, kamu boleh nyatakan di bahagian komen. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum.